A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bertemu pada hari ini untuk bersama-sama kita menyambung perbincangan kita. Kita sampai ke muka surat lain-lain 207, buku baru buku lama apa? 238. Tajuk kata-kata yang sunnah. Baik. Kita tengok pada tajuk ni, suara jelas ke? Tak jelas kan? Macam hari tu. Cuba yang tu. Subhanallah, satu dua. Yang ni satu. Yang ni dua. Macam speaker yang sama. Speaker yang sama. Subhanallah, satu dua. Boleh jelas? Tak jelas. Dia bergema kan? Subhanallah. Ya, betul. Okey. Baik, kita sambung pada kata-kata yang sunnah. Kata-kata yang sunnah ni maknanya di bawah tajuk bab kita, bab yang ke-9 ni mengenai dengan Allah menyukai kata-kata yang baik. Jadi dia berkaitan dengan macam mana kita nak berkata dengan perkataan yang baik. Macam mana cara nak bercakap supaya perkataan yang kita cakapkan tu adalah perkataan yang baik. Sebab selama ni mungkin kita faham baik pada sudut yang kurang tepat sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi kita ambil dulu kefahaman umum. Biasanya kita tahu perkataan yang baik ni, kita akan kata orang tu mulut dia baik, orang tu mulut jahat. Tu istilah ni macam mana? Orang macam mana yang kita kata mulut baik? Yang tak pernah sakit ke hati orang kan, yang perkataan dia lembut-lembut, lemah lembut kan, kemudian tak tinggikan suara, tak tengking-tengking, tak menjerit kan. Itu yang kita katakan sebagai baik. Yang mulut jahat pula kita kata yang jenis mulut dia laser, cakap lepas kan, orang habis, orang keliling semua disakit ke hati kan. Lepas tu cakap ikut sedap mulut kan. Itu maknanya kita kata mulut, istilahnya mulut jahat lah bahasa kita. Tapi itu tak tepat di sisi Allah. Sebab ukuran tadi, kalau misal katalah contoh yang pertama, bila kita kata lemah lembut. Baik, lemah lembut secara umum kalau kita kata lemah lembut baik, tapi tidak semua perkataan yang lemah lembut tu baik. Setan waktu nak bisik kat kita, dia tak cakap kasar-kasar. Lemah lembut juga kan. Buatlah ni bagus ni, nanti kalau kamu buat ni kamu untung, nanti kalau kamu buat ni kamu dapat apa, kamu kaya, nanti kalau buat ni nanti kamu bahagia. Macam Nabi Adam pun disebut, kalau kamu makan buah ni nanti kamu akan kekal dalam syurga. Dia cakap elok-elok. Kalau dia cakap kasar-kasar, orang tak mau ikut. Memang dia cakap elok-elok kan? Sama dengan manusia. Manusia yang bersifat syaitan kan, ada kan? Dia syaitan ni sifat, dan syaitan ada di kalangan jin dan manusia. Jadi manusia pun ada yang jenis macam tu, cakap elok, baik, lembut, tak nasihat kawan dia kan. Siap kita kata apa, tolong kawan tu dengan nasihat-nasihat, tapi rupanya nasihat dia tu penuh dengan hasutan-hasutan yang akhirnya membuatkan kawan tu masuk dalam neraka. Contohnya, dia nasihat kawan dia suruh pergi dating kan. Dia kata, pergilah, kawan-kawan kita semua ada couple belaka dah, kau seorang je tak ada, tak up to date lah kan. Pergilah kan, orang tu pun baik lah, orang tu bagus. Dia cakap elok-elok je, nak suruh pergi dating kan. Tiba-tiba pergi betul orang tu berdating, maka
nasihat tadi walaupun lemah lembut sopan santun tapi bukan nasihat yang baik. Atau kita misalnya ada kawan kita bercerita dengan kita masalah rumah tangga dia. Standard nasihat kawan-kawan ni dia kata dia akan sokong kawan kan. Kita akan kata mungkin dia akan cakap pada kawan dia, saya tak mau kata kita lah, mudah-mudahan di sini bukan dia ni, seseorang ni dia akan cakap pada kawan dia, kau jangan bagi muka ke orang lelaki, nanti dia naik kepala. Yang tu ayat standard tu, nak bela kawan kita, nak bagi satu nasihat pada kawan kita. Akhirnya betul kawan kita balik tu tak bagi muka sungguh kat suami dia, tak pandang pun suami dia. Akhirnya bergaduh dalam sebuah rumah tangga. Itu maknanya nasihat-nasihat yang lemah lembut tapi rupanya bukannya baik. Baik. Kemudian ada lagi lemah lembut yang dalam bentuk pujukan-pujukan ni, pujuk rayu ni, yang mana contohnya hari ni kan orang boleh jatuh sampai ke tahap misalnya melakukan zina. Itu puncanya daripada pujuk rayu, dan pujuk rayu tak ada yang kasar, semua lembut. Kan? Jadi orang nak beli, suruh kita beli barang pun sama. Kan? Salesman, saleswoman, mana ada pujuk kasar-kasar? Kan? Dia pujuk lembut. Tapi barang tu bukan barang keperluan kita. Atau mungkin lebih parah lagi, dia menipu kan masa dia terangkan tentang barang dia tu. Balik-balik tak boleh pakai pun, tak macam yang dia tunjuk pun. Kan? Itu maknanya lemah lembut bukan mesti baik. Baik, sebaliknya kasar pula kita kata tak baik. Kan? Padahal tidak semua kasar tu tak baik. Contoh kan, ada tempat memang kena kasar, dan ada tempat memang kena tinggi suara. Contoh kalau dekat medan kawat, mana ada orang berkawat tiba-tiba panggil, "Mes sini semua berkumpul, siap sedia, 1, 2, 3." Kan macam nak panggil budak tadika. Tak berkumpul tentera semua. Berkawat memang kena kasar, 1, 2, 3, suara memang paling tinggi, volume paling tinggi. Orang yang tengah tidur pun boleh terkejut. Dan itu memang satu keperluan di tempat tu. Kan? Jadi kalau kat rumah tiba-tiba kita buat gaya macam tu, tak kena lah. Tiba-tiba anak-anak semua turun makan, 1, 2, 3 buat macam berkawan kan. Anak-anak tengah duk buat kerja sekolah pun terkejut kan. Maknanya tak kena tempat. Jadi kita fahami kan, kesimpulannya perkataan yang baik ni adalah yang kena pada tempatnya. Dan maknanya kita dah bincang hari tu, dia mestilah berhukum antara dua kan, sama ada dia wajib ataupun sunnah. Jadi maknanya perkataan tu akan dianggap baik bila ada pahala. Kalau tak ada pahala, maknanya dia tak dikira baik. Baik, perkataan yang ada pahala ketika kita cakapkan, ketika kita ungkapkan, hanya ada dua sahaja, iaitu yang hukum dia wajib dan yang hukum dia sunat. Kan? Dari tu kita dah tengok, kalau nak tengok balik jadual dia di muka surat, kalau buku baru muka surat 203, buku pink dalam dia pink, muka surat 203, ataupun dalam berapa muka surat sebelum ni, 4 muka surat sebelum tajuk kita hari ni tu ada gambar, ada kotak-kotak tu kan. Jadi dua yang atas tu wajib, sunnah. Yang itu yang hukum, maknanya perkataan kita kalau hukum dia wajib, hukum dia sunnah, maka dia baik. Kalau harus sunnah ni, nak kena faham gini, sunnah ni sebab kita biasa sebut sunat. Apa beza sunnah dengan sunat? Sunnah ikut Nabi, kalau sunat ikut Nabi juga. Okay, beza dia ejaan lah. Baik, sebenarnya sunat tak ada dalam bahasa Arab. Sunat bukan bahasa Arab. Bahasa Arab dia sunnah. Melayu kita selalu sebut kan, tulisan ejaan yang ada ta bulat kat belakang, kita akan sebut dia sunat. Kita sebut T kan, kalau belakang dia ta bulat. Jadi ejaan sunnah kod Arab sin, nun, ta marbutah, ta bulat. Tu yang kita akhirnya baca dia sunat. Jadi makna sebenarnya adalah sunnah. Waktu saya guna sunnah dalam ni. Tapi kalau kita nak sebut sunat, kalau ikutkan sebenarnya salah lah sunat tu. Sunat tu budak potong jawi tu. Khatan kan. Itu pun bahasa Melayu juga tu, itu bukan bahasa Arab. Jadi maknanya kalau nak kata salah, susah juga sebab kita dah biasa guna kan. Kalau kita kata solat sunat, okey kita faham. Tapi bila sebut solat sunnah, sunnah mana pula ni? Kan? Kita mula tak faham sebab tak biasa guna. Padahal sebenarnya solat sunnah.
solat sunnah, puasa sunnah, bukan sunat. Jadi nak ambil jalan tengah, kita anggaplah sunat ni bahasa Melayu. Jadi tak apalah, dia tak salah dia kira bahasa Melayu. Dia bukan bahasa Arab. Baik, jadi bila sebut sunnah, itulah sunat yang kita duk faham kan. Cuma yang sunat budak khatan tu bukan. Dia memang termasuk sunnah, tapi itu istilah kita. Baik. Jadi sunnah maknanya dapat pahala kan. Kalau wajib maknanya kalau kita buat dapat pahala, tinggal berdosa. Kalau sunnah maknanya kalau buat dapat pahala, kalau tinggal tak berdosa kan. Baik, itu je yang baik. Yang tengah-tengah harus. Harus ni maknanya buat tak dapat pahala, tak buat tak berdosa. Jadi benda harus ni benda yang tak ada kaitan dengan dosa pahala. Tapi dia bila kata tak ada kaitan dengan dosa pahala, maknanya bukan tak elok. Boleh je buat, cuma tak ada pahala. Jadi maknanya dia termasuk sia-sia. Sebab itulah kita kan selalu kalau kita tanya soalan kan, kita tanya Ustazah, benda ni boleh buat tak? Soalan kita boleh. Boleh ke tak boleh? Baik, kalau boleh ke tak boleh, sebenarnya kita kena tanya boleh tu ada hukum. Dalam Islam dia bukan dua hukum. Boleh tak boleh seolah-olah ada dua je hukum. Dalam Islam ada 5 hukum. Jadi bila 5, kita kata 5 hukum, maknanya boleh ni maksudnya hukum mana? Maksud dia wajib ke, sunat ke, harus? Sebab di sini kita akan jumpa jawapan beza dia, kunci dia. Bila tanya soalan boleh ke tak boleh, ada orang, dan nanti kita akan dapat jawapan. Kadang kita dapat jawapan boleh, kadang kita dapat jawapan tak boleh. Kenapa? Sebab dalam Islam hukum bukan 2 kan? Hukum ada 5. Baik, bila hukum ada 5, maka ada orang benda harus ni lah isu dia. Ada orang benda harus bagi dia boleh sebab tak dosa. Tapi ada orang benda harus bagi dia tak boleh sebab tak dapat pahala. Dia ikut level, tahap kita. Kita ni tahap mana? Jadi ada orang, dia duduk lepak-lepak, duduk melengung, termenung, tak buat apa-apa tu, bagi dia okey lah sebab tak dosa. Tapi bagi kita, misalnya kita yang memang nak buat ibadah, duduk termenung pagi sampai tengah hari, boleh tak? Rugi sangat. Dan kalau anak kita buat macam tu, kita marah. Kalau kita buat macam tu pun kita rasa menyesal. Apalah aku buat duduk termenung pagi sampai tengah hari tak buat apa-apa kan? Maknanya bagi kita tak boleh duduk termenung pagi sampai tengah hari tak buat apa-apa. Sebab apa? Sebab tak dapat pahala. Lepas tu sembang pula dengan jiran kita yang memang pekerjaan dia ialah termenung tiap-tiap hari kan? Pagi sampai tengah hari memang termenung je. Kita sembang dengan dia, dia kata tak boleh duduk termenung macam ni. Dia kata apa pula tak boleh? Boleh lah, tak berdosa pun. Kita akan bahas tak selesai. Sebab bagi dia, dia ambil yang harusnya benda yang okey. Bagi kita yang harusnya tak okey. Itu yang biasa-biasa. Ada banyak lagi tahap-tahap manusia yang maknanya kalau yang sebahagian ulama' dia bagi tahu, dia kata sebenarnya golongan yang dekat dengan Allah ni kan, golongan yang dekat dengan Allah ni, dia akan meninggalkan bukan sekadar yang haram tapi juga yang harus. Jadi yang harus ni dia tak buat dah. Sebab yang harus ni kalau dibuat terlampau banyak, dia akan jatuh pada makruh ataupun haram. Sebab dia tak mencapai tujuan kita dicipta kat dunia. Contoh ginilah kan, kita hantar anak pergi sekolah. Tujuan hantar pergi sekolah suruh apa? Belajar ke main? Belajar. Tapi kat sekolah ada subjek main kan? Ada PJ kan, pendidikan jasmani, memang main. Kat sekolah pun ada padang bola kan, ada padang bola padang netball kan, padang basketball, padang, ada kadang-kadang ada hari sukan leka, memang hari main. Kan? Maknanya boleh kan main kat sekolah, tak salah kan. Waktu rehat pun dia main. Ingat masa zaman sekolah rendah dulu, kalau zaman saya lah, mungkin ada yang lebih kurang sebaya ni, masa tu kita main tiang-tiang kan. Kita pegang tiang ni kan, pindah ke tiang, apa nama dia tak mainan tu? Cuk tiang kan. Cuk tiang kan. Budak-budak sekarang tahu kenal ke tidak kan. Budak-budak sekarang cuk tiang kan. Cuk tiang tu Selangor lah kat Selangor nama dia. Kadang-kadang tiap negeri nama lain-lain kan. Maknanya main juga waktu rehat. Orang suruh rehat tu rehat, makan, main juga. Ini yang kadang saya fikir. Dan soalan ni saya tanya rata-rata, tak ada siapa lagi boleh jawab. Siapa boleh jawab? Maknanya saya dapat jawapan. Saya tanya orang dewasa, saya tanya kanak-kanak, saya tanya orang tua, semua tak boleh jawab. Soalan dia gini,
Kenapa? Masa kanak-kanak bergerak aktif tu kan, berpeluh-peluh, bekerja berlengah-lengah badan ni kan, melompat, berlari semua tu, kita rasa tu sangat bahagia. Sampai waktu rehat, disuruh rehat pun nak main juga. Tapi bila dewasa, kita rasa tu sangat menyeksa. Kan? Kalau kata nak suruh pergi jogging, Allah, kan? Kalau kata nak suruh exercise, aduh. Kalau kata rehat, memang duduk atas kursi lah kita. Memang tidur lah kita. Memang duduk saja tak buat apa-apa. Kenapa jadi benda yang masa kecil dulu kita buat, kita sangat happy, malah kita terpaksa dihalang-halang. Dah berhenti, jangan main, kan? Orang suruh berhenti kan? Sampai kena disuruh berhenti, jangan main. Dah duduk diam-diam. Sekarang orang sampai suruh bangun, buat kerja. Kan? Kenapa jadi macam tu? Yang mana satu fitrah sebenarnya? Kalau ikutkan yang masa kanak-kanak tu fitrah. Tapi apa jadi kat kita sekarang? Sampai kita rasa bila buat kerja je beban. Tu kena balik fikir. Tak dapat jawapan juga. Yang kadang-kadang kalau kita nak fikir, kalau fitrah kita macam kanak-kanak tu, maknanya sekarang kalau lagi orang suruh buat kerja, lagi kita seronok, kan? Orang suruh kita berlari, lagi kita lari laju pada orang lain, kan? Orang suruh kita melompat, memang excited lah. Kecuali kalau dah sakit lutut, tak boleh dah melompat, kan? Tapi kalau tak ada apa-apa sebab, kita masih sihat bertenaga pun, kan? Kita kalau dulu anak-anak tu tak payah suruh berlari, dia boleh berlari, melompat, main longsor. Sekarang ni kita ni naik kereta, cari parking yang paling dekat, kan? Kalau kita parking jauh, orang kesian. Hari tu saya main open house ni, parking jauh kat sekolah tu kan. Adalah yang tanya, kenapa parking jauh? Dan saya kata saya happy je parking jauh, dapat jalan jauh. Jadi lepas makan, makanan tu turun lah, kita jalan. Kan elok lepas makan kita jalan kaki sikit, kan? Tak elok kalau duduk terus lepas makan. Jadi parking lagi jauh lagi bagus. Tapi sekarang ni kalau parking VIP memang paling dekat, kan? Jadi maknanya seolah-olah makin hebat kedudukan orang tu, dia kena makin malas. Makin tak bekerja, makin tak bergerak. Jadi tu maknanya istilah nak sebut mengenai dengan benda yang harus, benda yang kita kata kalau buat memang tak apalah, kita tak apa. Tetapi contoh anak sekolah tadi main, kan? Baik, anak sekolah tu boleh main kat sekolah, tapi kalau dia pergi sekolah main pagi sampai petang, boleh tak? Banyak sangat main, tak boleh, kan? Maknanya dia tak mencapai tujuan dia dihantar ke sekolah. Sama macam kita kat dunia ni, tujuan kita dicipta adalah untuk ibadah. Dan yang namanya ibadah ialah sesuatu pekerjaan atau benda yang kita buat yang ada pahala, baru nama ibadah. Kalau tak ada pahala, dia bukan ibadah. Tiba-tiba kita buat benda harus ni banyak sangat, benda harus ni maknanya bukan ibadah, dia tak ada pahala. Maka dalam jangka masa panjang, Allah akan kata, aku tak cipta engkau untuk duduk kat dunia ni buat benda macam ni. Aku suruh buat ibadah. Tiba-tiba dah lah ibadah kita tu, katalah umur 60 tahun, 20 tahun dah tidur, kan? Kita kira dah itu, kan? Kalau tidur 8 jam sehari, maknanya 1/3 hari kita tidur. Maknanya kalau umur 60 tahun, 20 tahun dah tidur, kan? Tidur tu yang zaman-zaman jahiliah dulu, tidur je lah, mana ada niat-niat dah, ngantuk tidur, kan? Maknanya memang tak ada pahala pun, kan? Sampai sekarang pun kadang kalau dah letih sangat, tak sempat niat apa dah, tidur terus. Baca doa sebelum tidur tidak membuatkan tidur tu dapat pahala. Yang dapat pahala doa tu. Yang buat tidur dapat pahala ialah niat kita tidur. Kenapa tidur? Yang tu yang orang lupa pasang. Orang duk sibuk baca doa macam-macam. Ayat apa, macam-macam ayat lah. Ayat kursinya, 3 kulnya, doa nak tidurnya, ada yang panjang lagi surah Al-Mulknya, kan? Kita baca macam-macam sebelum tidur. Tapi bacaan tu semua memang dapat pahala, tetapi tidak menjadikan tidur kita dapat pahala. Apalagi lepas baca doa panjang, tidurnya panjang juga. Lagilah tak ada pahala. Tidur lebih daripada yang keperluan, dia dah jadi makruh, kan? Keperluan kita maknanya sekitar 6 ke 8 jam. Itu yang normal, kan? Baik, jadi itu konsep maknanya benda yang harus, yang kalau kita buat banyak sangat, tanpa niat, benda dia tak ada pahala. Tanpa niat yang baik, dan juga kaedahnya juga kita tak pastikan kaedah dia macam mana, maknanya ikut kita nak buat, kita buat. Itu semua tak ada pahala. Kalau terlampau banyak, maka Allah akan kata, aku tak cipta engkau untuk buat semua ni.
Aku cipta engkau untuk buat ibadah. Maknanya kita bukan hamba Allah yang baik. Kan? Kita tak layak nak ngaku tiba-tiba nak demand masuk syurga. Sebab kat dunia kita tak buat pun sifat-sifat, kita tak buat pun amalan-amalan ahli syurga. Ahli syurga ni amalannya penuh dengan ibadah. Jadi kita kena usahakan semua benda yang kita buat adalah ibadah. Baik, itu harus. Dan kemudian makruh dengan haram ni jelaslah dua-dua tu adalah kata-kata yang tak baik. Walaupun yang makruh ni tak melibatkan dosa juga. Maknanya yang makruh ni kalau kita tak buat dapat pahala, tapi kalau kita buat tak dosa. Tapi tetap dia bukan perkataan yang baik. Dan kalau yang haram tu jelaslah memang dosa. Baik, jadi hari ni tu kita dah tengok yang wajib, perkataan yang wajib. Hari ni kita nak tengok perkataan yang sunnah. Baik, kata-kata yang sunnah seperti memberi nasihat dan berzikir mengingati Allah akan mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Inilah kata-kata yang baik yang perlu dilazimi oleh setiap individu. Dan sesungguhnya agama itu adalah nasihat dan yang sentiasa mengajak manusia melakukan kebaikan. Sabda Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah lillahi wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Agama adalah nasihat kepada Allah, kepada Rasulnya, para pemimpin umat Islam dan manusia seluruhnya. Baik, ini dalam bab nasihat. Dalam bab nasihat, maknanya perkataan yang sunnah contoh dia bagi nasihat. Tapi nasihat tu mesti nasihat yang baik dan mendekatkan kita pada Allah, bukan nasihat yang kita sebut awal tadi. Nasihat suruh kawan berdating, nasihat suruh maafkan pakwa kan. Ada juga tu. Kadang dia bergaduh dengan pakwa dia. Lepas tu tiba-tiba si kawan ni nasihat kan. Sedangkan Nabi maafkan umat. Siap Nabi lagi dia bawa nama kan. Ini kan pula manusia biasa, maafkanlah dia. Pergilah jumpa dia. Dan kita tak kacau tak apa, pergi berdua je. Itu nasihat yang tak baik. Nasihat kita tentang rumah tangga orang lain, yang menyebabkan rumah tangga dia makin kacau bilau kan. Kita katalah kawan tu mengadu suami dia tak balik kan, dah 3 malam dah tak balik. Kita kata kau kena hati-hati dah ni. Kita pun ajar dia cara-cara untuk dia suudzon kan. Dia memanglah, kita kata memanglah isteri memang akan fikir macam-macam kan. Kalau suami tak balik 3 malam tak bagi tahu apa-apa mana dia tak fikir apa-apa, itu normal kan. Cuma sebenarnya dari segi hukum memang suami tak wajib bagi tahu isteri dia pergi mana. Tapi dari segi adab dia kena bagi tahu. Sebab normal kita memang akan fikir. Kenapa tak wajib bagi tahu? Sebab kita tak ada kewajipan untuk melindungi suami. Suami dia kena lindungi diri dia sendiri. Orang lelaki memang tanggungjawab dia melindungi diri dia dan melindungi orang lain. Kita pula wanita dilindungi, tak bertanggungjawab untuk melindungi sesiapa. Jadi kan sesuai dengan sifat yang Allah bagi, mungkin sifat fizikal yang lemah, penakut dan sebagainya. Itu sebab sesuai dengan fitrah kita memang untuk dilindungi. Sebab tu kita wajib bagi tahu kat suami nak pergi mana. Sebab suami wajib melindungi kita. Kalau kita hilang 3 hari, dia tak boleh buat tak tahu, dia berdosa. Tapi kalau suami hilang 3 hari, kita buat tak tahu, kita tak dosa. Cuma tak boleh nak buat tak tahu lah kan. Mesti mencari habis. Lubang cacing kita cari kan. Maknanya kita kata itu sesuai dengan kewajipan kan? Sebab kita tak wajib melindungi dia. Baik, kenapa sunat dia bagi tahu? Sunat sebab itulah untuk salah satu daripada bentuk nafkah batin, membuatkan isteri bahagia dan tenang. Jadi kalau suami hilang, suami tak hilang lah kalau dia bagi tahu. Yang hilang tu kalau tak bagi tahu kan? Jadi kalau dia bagi tahu, maka kita tenang ni. Sebab sebenarnya ada keperluan kadang-kadang tak perlu bagi tahu ni. Salah satunya ialah wanita ni dia kuat risau. Kuat sangat risau. Sampai tahap misalnya kalau suami yang memang berjuang di jalan Allah, kadang-kadang isteri itulah penghalangnya kan. Suami tu nak pergi, katalah kalau zaman Nabi kan ke medan perang, ada je isteri yang jadi tak bagi suami pergi sebab nak pergi mati. Mana isteri nak bagi? Jangan kata suami, anak-anak kita pun kita tak bagi. Dulu saya ingat masa kat Mesir tu, zaman sebelum tu lah kan, ada perang di antara Mesir dengan Israel kan. Itu pelajar-pelajar Malaysia yang belajar kat sana, itu banyak yang ikut perang. Dan ada ibu bapa yang panggil anak dia balik. Padahal dah untung-untung duduk dalam situasi perang antara Islam dengan Israel. Jelas-jelas kalau mati syahid, ada mak panggil balik.
Padahal sepatutnya kalau mak kita ni ibu yang betul-betul faham konsep kenapa kita membesarkan anak tu, kita lah yang akan motivate dia. Kita motivasi dia, pergi perang tu, jangan balik. Kalau kamu balik mak tak ngaku anak, tu baru boleh. Ni kalau pergi juga belajar kat overseas mak tak ngaku anak, tu tak kena lah. Dia memang ada Sayyidatina Asma Asma binti Abu Bakar ni, waktu dia umur dah agak lanjut kan. Waktu tu buta, matanya buta. Dan waktu dipanggil untuk peperangan, dia ada anak lelaki seorang kan. Jadi waktu dipanggil untuk pergi perang kan, anak dia tu tak mau pergi. Sebab dia kata, siapa nak jaga mak? Mak dah lah seorang-seorang dalam keadaan buta macam ni, siapa nak jaga mak? Mak dia marah. Mak dia kata, aku tidak besarkan engkau untuk menjaga aku seorang, tapi aku didik dan besarkan engkau untuk menjaga agama Allah. Kalau sekarang kau tinggal kat sini, engkau adalah pengecut. Kan? Maknanya istilahnya tak ngaku anak mak tak pengecut. Itu baru betul. Tapi kita tahu memang hati ibu berat, itu bukan mudah. Tapi itulah ibu yang sebenar. Sebab tu kalau dari sekarang kita duk didik anak, duk fikir satu hari nanti anak tu nak jaga kita, kita duk harapkan ada anak yang akan jaga kita masa kita tua, dah silap dari awal. Kita tak boleh harap macam tu. Anak tu bukan untuk kita. Lagi-lagi tu anak laki pula, yang sepatutnya dia tu menjadi khalifah Allah, yang memperjuangkan agama Allah. Kita perap dia untuk jaga kita seorang. Kita ni apa manfaatnya untuk agama? Sepatutnya anak kita tu yang kita boleh bagi manfaat besar untuk agama, tiba-tiba kita halang. Jadi kita seolah-olah kita didik dan jaga dia hanya untuk dia jaga kita. Sama juga ada isteri wanita yang misalnya dia cari suami yang hebat, boleh melindungi dia, boleh menjaga dia, tapi untuk apa? Untuk hanya menjaga dia. Selfish kan? Sepatutnya suami yang hebat, yang misalnya hebat ni, dia pandai taekwondo ke kan, dia pandai silat ke, pandai main pedang ke, maknanya dia boleh jaga keluarga dia. Sepatutnya yang hebat macam ni, inilah yang pergi medan perang. Tapi kita tak mau lepas kan? Kita nak dia hanya menjaga kita. Kita suruh dia berhenti daripada buat kerja-kerja bahaya ni, kata. Kerja bahaya ni, kata. Sebab itulah kenapa suami tak wajib bagi tahu kat isteri. Tengok keadaan isteri lah, jenis isteri dia. Kalau isteri jenis Asma binti Abu Bakar, okey, bagi tahu anytime, dia memang akan motivasi pergi, tak apa. Tapi kalau isteri jenis macam kita contohnya, kena pula anak baru lahir, baby lagi kan, tiba-tiba suami nak pergi medan perang, bang, ingat anak kita. Kalau tengok contoh Mak Kilau, ada tak kan isteri macam tu kan? Tak payahlah duk buat kerja-kerja macam tu lagi. Sebenarnya contoh tu saya tengok dia ada kalau biasa tengok yang cerita Ertugrul, Turki punya, Turki. Itu lebih banyak identiti orang-orang ni yang kita sebenarnya boleh ambil pengajaran daripada isteri-isteri tu, macam mana isteri menjadi salah satu daripada sebab utama bagaimana suami tu akan hebat dalam kerja dia, dalam tugas-tugas dia. Sebab tu kalau yang jadi hero Ertugrul tu memang isteri sangat motivated, memotivasi, sanggup berkorban, dan isteri itu sendiri ada jiwa pejuang. Baru suami dia betul-betul boleh tampil ke depan menjadi pemimpin terulung, yang pertama. Tapi ada abang dia kan, yang hebat juga, tapi sebab isteri dia tukang buat masalah kan, tak balik sikit mula bising kan, lepas tu balik luka-luka mula beletih kan. Itulah pergi lagi ni, bahaya-bahaya macam ni, tengok luka-luka habis. Lepas tu tiba-tiba mengandung kan, bila mengandung suami nak tinggal anak kita kan, dia ingatkan anak kita, ingat anak kita. Dan suami itu pun pergi medan perang pun dia duk fikir ke keluarga dia. Tapi cuba kalau isteri tu kata, tak apa bang, tak payah fikir, kita kat sini kita boleh jaga diri kita, tak apa, mak ada, tak apa, abang berjuang betul-betul, dia akan semangat kat sana, langsung tak risau tentang kita. Itulah peranan wanita. Sebab tu wanita sangat dihargai dalam Islam kan. Bahkan kita tahu kalau pengiktirafan datuk kan, kat Malaysia ni datuk, isteri mesti dapat datin. Sebab kita sedar macam mana wanita mainkan peranan kan. Ada beza kalau datin, suami dia tak dapat atuk. Atuk boleh dia tak dapat apa-apa, tak ada istilah pun. Sebab biasanya wanita kalau dia berjaya memang dia sendiri. Dan motivasi suami ada, tapi dia tidak sebesar pengaruh isteri itu kepada suami. Kadang kita tak buat apa pun, buat perangai kita je. Ada suami yang dia pergi, misalnya dia pergi mesyuarat kan? Ni ada kes, dia pergi mesyuarat jauh kan, dari utara sampai selatan gitu kan, jauh kan. Sampai kat sana, sampai di tempat dia meeting, isteri dia duduk mesej, cepat balik ni anak kita merajuk, baliklah cepat ni anak kita tak mau pergi sekolah.
Ni anak kita ni, anak asyik anak je kata kan. Lepas tu tiba-tiba si suami tu tunjuk gambar view cantik sikit kata, yelah tergamak lah pergi jalan sorang-sorang, tinggal kita kat sini dengan anak-anak. Suami terus bad mood, balik terus kan. Apa lagi tu ada kes yang buat prank suami meeting, tiba-tiba dia buat prank, kata dia sakit ke apa kan. Suami tu kena balik, ataupun dia nak cerai, nak tinggalkan rumah, macam tu lah, benda besar. Suami tu balik on the spot. Lepas tu ada kes kan kat Malaysia ni on the spot balik, tinggal meeting penting di negeri lain. Tiba-tiba isteri tu kata main-main je. Kan? Lepas tu isteri tu pula marah bila suami dia marah. Isteri tu kata, "Loh, nak main-main gua-gua pun tak boleh ke? Tak sporting langsung." Dia tak sporting. Padahal itulah bentuk yang menggagalkan kerjaya suami dia. Ada juga isteri yang jenis tiap-tiap hari mesej. Kan? Tiap kali suami dia mula keluar kerja, mula mesej WhatsApp. Pagi sekali, pukul 10 sekali, tengah hari sekali, pukul 4 sekali, balik kerja sekali. Suami pening, banyak sangat memang dia pening. Dia lain yang kalau kita rasa kita sayang kan, kita mesej banyak-banyak kali. Laki dah, rimas. Dia tak sama nak mesej kalau sehari sekali tu okey lah kan, boleh lah sehari sekali. Tapi kalau boleh jangan waktu dia kerja yang kita expect, mungkin tengah meeting ke apa kan, dia mengganggu. Tambah yang jenis yang emosi-emosi sikit isi dia tu kan, ada emoji macam-macam kan. Kadang-kadang bukan kita marah, bukan apa pun, elok-elok je, tapi tiba-tiba dia teringat kat kita nak balik. Ada juga kan, jadi mengganggu, tak fokus, dia tak boleh fokus. Kita tak tahu betapa powernya sebenarnya kedudukan seorang wanita pada di sisi seorang lelaki. Sebab tu orang lelaki kalau isteri dia meninggal, cepat dia kahwin lagi. Sebab memang wanita tu ada nilai yang sangat besar pada seorang suami. Nabi Adam dapat nikmat syurga tu, masih lagi rasa tak cukup. Sampailah dapat Hawa, baru dia rasa lengkap. Walaupun akhirnya turun ke dunia, tetap dia rasa hidup dia okey sebab ada Hawa. Itu hebatnya wanita. Tapi kalau perempuan, kematian suami, dia boleh tak kahwin dah sampai mati kan. Ramai macam tu. Sebab kita okey je, tak ada orang lelaki. Bukan Hawa yang minta Adam ada, Adam yang minta Hawa ada. Jadi memang ada nilai. Sebab tu kita tu sebagai wanita, kita kena tahu nilai kita, dan kita tahu meletakkan nilai kita tu bagaimana kita boleh menjadi seorang sumber kepada kejayaan suami kita. Kena bersikap lah kan, sifat kita. Kalau tengok dalam Mak Kilau tu, yang isteri Mak Kilau tu lah, tu maknanya power, yang menyebabkan suami dia boleh betul-betul fokus kan. Tapi bila isterinya macam siapa seorang lagi, saya pun baru je tengok apa nama tak seorang lagi tu kan, akhirnya mati kan. Mati. Itu maknanya dia tetap kata anak, walaupun dia sokong, tapi mulut, apa yang kita cakap kat mulut tu yang buat akhirnya si suami tu keluar pergi berjuang pun tak dapat untuk fokus. Tu maknanya kita faham itu perkataan. Dan itu termasuk juga perkataan yang sunnah adalah perkataan yang kita keluarkan, yang menyebabkan perkataan itu menjadi motivasi untuk orang terus beribadah. Jadi kadang kalau sebagai isteri, kadang perkataan kita keluar tu kita rasa biasa-biasa je kan. Kadang kita kata ayat kemarin macam baik lah kan, rindu gitu. Tapi dia tengah meeting kan. Lepas tu kita kata ayat kadang-kadang bukan tak boleh, dia boleh, cuma tidak terlalu kerap dan kena sesuai juga pada masa keadaan. Kena fikirlah. Jadi sebelum cakap kena fikir. Macam mana contohnya Ummu Salamah ketika mana kematian anak dia kan, yang kecil, yang masih bayi tu, bila suaminya balik ke rumah, Ummu Salamah tak terus cakap. Ni perkataan yang sunnah ni. Kalau dia terus bagi tahu, tak sunnah. Dia terus bagi tahu, maknanya itu normal. Memang kita kalau ada masalah cepat je nak bagi tahu kan. Tambah-tambah anak mati bukan benda biasa. Nak bagi tahu pula bukannya bagi tahu kat Facebook. Bagi tahu kat ayah dia lah, ayah anak tu. Tapi tetap Ummu Salamah diam. Kan? Sampailah malam tu, sampai macam biasa, macam tak ada apa-apa. Sampailah suami dia tanya, anak kita mana? Dia kata anak kita tengah rehat. Tak sebut lagi mati. Betul kan, memang mati tu rehat kan. Kemudian sampai besok pagi tak terus cakap juga. Dia pakai penjelasan mukaddimah. Ini yang sunnah ni dapat pahala. Maknanya membuatkan suami ketika mendengar tak terkejut. Kita kadang-kadang abang anak kita mati. Itu yang terkejut tu.
Keluar pasal apa? Jadi masalah besar. Tak, yang ni tak. Dia cakap dengan suami dia dengan mula kata, wahai suamiku, apakah pendapatmu jika ada seseorang memberi kita pinjam sesuatu barang dan kemudian dia mengambil balik barang tu? Bolehkah kita menghalangnya ataupun kita merasakan tak patut dia buat macam tu? Suami dia kata tak. Memang dia sepatutnya ambil lah barang dia, itu hak dia. Kan? Dan kita tak boleh halang, itu hak dia. Kan? Masa itulah baru dia bagi tahu, maka Allah yang memberikan kepada kita anak telah pun mengambilnya kembali. Itu kejut. Ya Allah, nak bagi tahu benda gempak ni boleh tenang macam tu. Tapi dengan itu efek dia memang suami dia akhirnya betul juga. Nak marah macam mana? Allah ambil balik. Memang anak tu Allah yang bagi. Allah ambil balik. Nak kata apa? Dia tak boleh marah. Kan? Berbanding dengan kita terus bagi tahu anak kita mati. Memang kena lah, gaduh dulu. Tambah-tambah mati kenapa? Kena air panas. Siapa buat? Mak lah. Mak yang masak air panas tertumpah kena anak. Gaduh dulu, perang dulu. Sila hari bulan cerai. Kan? Jadi maknanya itu kaedah macam mana nak menyusun perkataan kita untuk bercakap benda yang sama tapi dapat pahala. Sebab kesan daripada percakapan tu. Itu dikatakan sunnah. Jadi itu bentuk-bentuk yang dapat pahala, yang maknanya sama ada itu bentuk nasihat, zikir ataupun bentuk perkataan-perkataan yang kita susunkan dengan kita berfikir. Jadi itu yang susah nak buat. Jadi kita ni nak beletih kat suami, tengok dulu. Tengok dulu keadaan. Kena kira juga berapa kali dah beletih bulan ni. Kan? Dia tak boleh banyak sangat. Tak langsung tak boleh juga kan. Ada juga, tapi kena kira. Tapi sebenarnya saya beritahu kaedah kan. Orang lelaki ni dia tak suka beletih, dia suka fakta. Jadi kaedah dia jangan beletih, bagi fakta. Contoh kan, dia tidur je kat rumah kan. Kalau kita kata tidur manjang semua, dah orang lelaki memang main setting dia rumah tempat tidur, tempat rehat. Keluar baru dia kerja. Perempuan beza. Perempuan ni rumah tempat bekerja, keluar baru kita rehat. Pergi berjalan apa kan, baru kita fikir, oh ni lah dia masa untuk rehat. Orang lelaki dah kat luar tempat bekerja, itu memang fitrah dia dah. Jadi kaedah dia bagi fakta. Fakta dia apa? Fakta dia catat jam tidur dia. Tidur dari pukul berapa sampai pukul berapa. Lepas tu send dia kat dia, list. Lepas tu total kan, pakai matematik kan, kalkulator. Seminggu tidur berapa jam per berapa jam, bersamaan dengan masih normal ke tidak. Kalau masih normal, kita pun kena akui lah, tak boleh marah lah. Maknanya dia masih normal tidur. Tapi kalau tidur dia dah melampaui batas, misalnya orang tidur normal maksimum 8 jam orang dewasa, dia dah tidur sampai 10 jam. Kadang tak sedar bila campur malam dengan siang. Kalau malam saja okey, takkan sampai lajak-lajak lama sangat. Tapi bila campur dia tak perasan. Campur-campur jadi terlebih. Kadang dia sendiri pun tak perasan, dia tak pernah kira. Kita tolong kira lah. Itu fakta. InsyaAllah yang tu dia boleh terima. Kalau dia tak boleh terima juga, mana dia memang degil. Itu doakan sajalah. Doakan moga dapat hidayah. Baik, jadi hadis tadi menyebut tentang ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Jadi maknanya isi kandungan dalam agama ni memang semua nasihat. Cuma hadis tadi sebut nasihat kepada siapa? Ada yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasul, yang ketiga kepada pemimpin-pemimpin umat Islam, dan yang keempat kepada orang awam. Baik, kalau nasihat kepada orang awam dengan nasihat kepada pemimpin kita faham kan, kita menasihati. Macam mana dengan nasihat kepada Allah dan Rasul? Macam mana kita nak nasihatkan Allah dan Rasul? Maksud dia menasihati Allah dan Rasul ialah mentaati perintah Allah dan Rasul. Itu maksud dia. Baik, kita kata mentaati tu kenapa? Sebab bila kita mentaati, maknanya kita buat baik kan. Nasihat ni maknanya nak suruh orang buat baik. Jadi bila kita taat perintah Allah dan Rasul, maknanya kita buat baik. Dengan itu bermakna kita sedang menasihati. Itu konsep nasihat. Baik, muka surat 208 perenggan bawah tu, setiap kata-kata yang wajib dan sunnah hanya akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah apabila ia memenuhi dua syarat. Yang pertama, niat yang benar, dan yang kedua, diungkapkan pada tempat dan masa yang benar. Kita tengok contoh dia dalam kotak dalam jadual bawah tu. Contoh kata-kata perkataan kita ialah mengumpat. Baik, ciri-ciri mengumpat tu niat dengan tempat dan masa. Baik, yang pertama mengumpat, niat kita salah. Kenapa? Sebab kita nak
nak cerita tentang keburukan orang lain, kan? Okey, niat salah. Katalah tempat dan masa betul. Tempatnya di masjid. Masanya masa orang tu tak ada lah, kan? Lepas kuliah contoh, kan? Kita pun mengumpat. Tapi sebab niat salah, maka dia salah. Dia kena dua-dua betul, kan? Baik, yang keduanya, berzikir dengan kuat di sebelah orang yang sedang solat. Baik, niat betul tak berzikir? Betul, kita berzikir. Tapi tempat dan masa salah. Sebab berzikir baik, tapi sebelah orang solat, kan? Jadi kita zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, kuat. Orang sebelah nak baca subhanallah, subhana rabbiyal azim, terikut kita. Tiba-tiba subhanallah, alhamdulillah, aku baca apa? Terikut orang sebelah sebab baca kuat, maka salah. Zikir itu salah. Zikir itu tidak menjadi ibadah dan dia bukan perkataan yang baik, kan? Sebab apa? Tempat dan masa tak betul. Baik, yang ketiga, menasihati kawan. Baik, tadi nasihat kita dah cerita dari awal, nasihat adalah jenis yang baik, ada jenis tak baik. Baik, ini kalau niat kita baik, memang kita nak memperbaiki dia, kita nak memperbetulkan kawan kita. Baik, niat baik. Kemudian kaedah nasihat kita baik juga, maka dia jadi baik. Tapi kalau tadi kaedah kita nasihat benda yang salah tadi, kan kata jangan bagi muka lah, kan. Benda yang salah, maka dia jadi salah. Jadi ni contoh dia, kita faham dari sini. Maknanya bila kita niat betul dan kaedah betul. Kaedah betul ni maksudnya kaedah tu tak dosa. Mudah bahasa, kan? Mudah kata maknanya bukan dosa, kan? Kaedah tu menepati syariat. Itu maknanya perkataan tu baik. Baik, kemudian muka surat sebelah 209 sebagai contoh ke atasnya. Bercakap benar merupakan kata-kata yang baik jika ia disampaikan dengan niat yang baik. Kata-kata yang tepat serta sesuai pada masa dan tempatnya, seperti menyampaikan pesanan seseorang kepada orang lain dengan tepat. Tetapi sekiranya seseorang itu mengumpat, maka ia sememangnya sedang bercakap benar tentang seseorang, tetapi secara salah yang dilarang agama, maka ia bukan kata-kata yang baik. Baik, ni tadi cerita mengumpat. Baik, yang lain selain daripada itu kata-kata yang baik, termasuk kita menyampaikan pesanan orang. Orang pesan kat kita, tolong sampaikan. Kita sampaikan dengan perkataan yang tepat, itu baik. Tapi sekarang ni banyak masalah telefon buruk, kan? Pernah main telefon buruk tu, kan? Ni kena main, ibu-ibu kena main, supaya kita sedar macam mana buruknya telefon kita, kan? Ingatan kita tu, telefon buruk, tahu kan? Dia tak tahu, kan? Yang bila kita bagi ayat kat orang depan sekali, lepas tu dia bisik kat orang kedua, bisik orang ketiga, keempat, sampai belakang sekali. Orang belakang sekali baca semula apa yang dia dapat. Totally beza. Memang beza. Bukan cerita asal, jadi cerita lain. Sebab ingatan kita lah. Ingatan kita ni memang, pasal tu tak ada perawi hadis zaman sekarang. Pasal tak ada yang layak. Semua ingatan dia parah. Ingatan kita bukan setakat lupa biasa-biasa. Tak ada siapa boleh bawa ayat tepat, walau hanya satu ayat 5 perkataan. Siapa boleh ulang ayat saya terakhir tadi? Macam mana? Hampir tepat. Masih tak tepat. Kan susah. Terlebih pun je, tak ada pun. Walaupun saya tak sebut pun. Sikit je, tapi tetap kalau perlu hadis tak lulus, kan? Tapi okeylah, maknanya sedar, kan? Okay. Walau hanya satu ayat 5 perkataan. Tu ayat dia tadi, yang last tadi. Ini testing, kan? Itu maknanya itu ayat yang jelas, satu ayat, kan? Tapi kita kata kalau apa lagi nak bawa balik cerita kuliah 1 jam, lagilah out lah, kan? Nak keluar balik ayat ustazah, memang tak lah keluar ayat kita lah, kan? Itu ingatan kita. Baik. Jadi sebenarnya menyampaikan pesanan orang ni, dia jadi sunat kalau kita sampaikan dengan tepat. Maknanya gini, bila kita tahulah ingatan kita ada masalah, kena catat, kan? Kecuali pesanan dia tu memang dalam bentuk yang fleksibel, kan? Fleksibel yang misal kata bagi tahu kat dia nanti hantar tapoi rumah kita, itu kan fleksibel. Tapi kalau dia kata bagi tahu kat dia mak pesan gini-gini, itu kena catat. Sebab ada pesanan mak tu, ayat dia apa? Ayat mak tak sama dengan ayat kita. Ayat mak tu mungkin akan lebih mendalam untuk dia, sebab mak tu lebih kenal dia.
Kan? Bila tukar ayat kita, anak tu tak ada sense, tak ada perasaan. Kan? Jadi tu maknanya konsep kita kata pesanan akan menyampaikan pesanan akan dapat pahala apabila kita sampaikan dengan betul dan dengan tepat. Ni kalau tiba-tiba tukar, kan tertukar. Mak pesan nanti balik sekolah nanti terus balik rumah tau. Kita pesan tak, nanti balik rumah nanti jangan pergi sekolah lah. Tiba-tiba terbalik pula. Yang tu lagi bahayalah, dan itu tak dapat pahala walaupun niat kita baik menyampaikan pesanan. Tapi sebab kita kata kita bukan sengaja nak tukar kan pesanan tu kan. Macam telefon buruk, bukan sengaja nak tukar, tapi kita dipanggil sebagai perbuatan separuh sengaja. Sebab apa? Sebab punca tertukar pesanan tu adalah kita. Kita tahu ingatan kita tak power mana pun. Bukan setakat tak power mana, memang tak power langsung. Tapi kita tak ada ikhtiar pun untuk buat sesuatu supaya tak jadi masalah. Tak ada usaha pun. Sekarang kan senang ni, boleh pakai voice kan, message kan, voice message, nak supaya dapat pesanan yang tepat. Kalau dah kita tahu kita ni jenis tak berapa nak ingat, ada juga orang dia jenis gini, ni tolong pesan ke anak kita nanti tau, bagi tahu kat dia gini, dia cakap panjang sangat. Akhirnya kita kata panjang sangat, saya tak boleh nak ingat, kejap nak rakam. Kadang dia kata tak payah bagi tahu je gini. Ada orang gitu kan, dia rasa macam dah boleh je bagi tahu. Yang tu kita tak payah layan, rakam je kan. Cakap je, kita on je voice rakaman tu, kita tahu cakap dengan dia. Apa dia tahu tadi tak berapa nak ingat, ulang sekali lagi. Dah kita terus rakam. Sebab itu ikhtiar kita. Nanti kalau misal kata sampai maklumat tu salah, yang dipertanggungjawabkan kita. Walaupun tadi memang salah tuan tu, orang tu kita nak rakam, dia kata tak payah. Tapi tetap saja sebab kita yang diamanahkan untuk menyampaikan, maka kita kena tetaplah bekerja sebagai pemegang amanah, kita tetap kena rakam. Kan? Kalau kata nak kena tulisan, dia ada voice to write kan, ada lagi app kan, daripada suara jadi tulisan boleh kan? Itu ikhtiar kita lah, maknanya tak payah susah-susah catat dah kan? Itu baru kita kata dapat perkataan tu menjadi pahala kan? Baik, kemudian ini contoh-contoh huraian muka surat 209 ni, menghuraikan yang dalam jadual tadi. Kesimpulannya di muka surat 210, peringkat akhir tu, ada pula ketikanya seseorang bercakap secara kasar untuk menasihati seseorang dalam keadaan dia telah berusaha untuk menasihatinya dengan cara yang lemah lembut tetapi tidak diendahkan. Maka ketika itu kaedah tarhib perlu digunakan agar lebih memberi kesan kepada pendengarnya. Sekiranya tindakan ini dilakukan dengan ilmu dan akal yang stabil, maka ia boleh menjadi perkataan yang baik sekalipun pada zahirnya ia kelihatan seperti kasar dan kurang sopan. Baik, perkataan tarhib tu ada footnote tu, dia tulisan condong. Tarhib ni maknanya satu kaedah dakwah dengan cara memberi ancaman azab kepada seseorang agar orang yang mendengar merasa gerun lalu meninggalkan maksiat itu. Kaedah ni ada dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karangan Imam Al-Muziri. Jadi sebenarnya kaedah bercakap, kaedah dakwah, hatta dalam Quran sendiri pun Allah guna kaedah ni. Kaedah push and pull. Maksudnya lepas cerita pasal benda baik, cerita benda tak baik. Cerita pasal syurga, lepas tu cerita neraka. Cerita benda positif, lepas tu cerita benda negatif. Itu kaedah, teknik. Dalam dakwah pun sama. Jadi ada kaedah kita lemah lembut, ada kaedah kita kasar. Dalam dakwah kita selalu anggap bila orang bercakap dengan kita kasar, kita kata tak berhikmah. Hikmah ni apa? Soalan ni balik. Kalau ada orang cakap tak berhikmah, kita tanya balik, hikmah tu apa? Kalau dia tak tahu hikmah tu apa, maknanya dia tak boleh cakap orang tak berhikmah. Dia yang tak berhikmah. Hikmah tu maksudnya bijaksana. Jadi ketika kita nak buat sesuatu atau kita nak cakap sesuatu, kita telah pun cuba menilai kesesuaian benda yang kita nak cakap tu dengan suasana, dengan orang yang ada depan kita. Kita dah nilai dengan kebijaksanaan kita. Setelah kita nilai, kalau tiba-tiba salah, itu tak salah. Di hadapan Allah tak salah. Tapi yang salahnya, kita tak fikir, main cakap je ikut cara kita. Bila orang marah, kita kata this is my style. Inilah cara aku. Orang kena ikut cara aku. Ni style aku. Orang tak payah kisah. Orang nak kata apa, aku tak kisah. Yang penting ni cara aku. Dia tak boleh gitu.
Dia kena sesuaikan kaedah. Jadi ada orang memang boleh kita tegur elok-elok, lembut-lembut, boleh dia makan saman. Tapi ada orang tak makan saman. Hak tak makan saman ni tak boleh cakap elok-elok dengan dia, memang kena kasar. Waktu kita berkasar dengan orang tak makan saman ni, nama dia hikmah. Macam dakwah Nabi kan. Nabi kan mula berdakwah, mana-mana Rasul pun dia akan mula dakwah dengan cara lemah lembut kan. Ataupun kita ambil yang paling senang dalam sirah, dalam sirah Nabi SAW, itu kan Nabi mula dakwah dengan cara menyampaikan. Ada usrah, disampaikan, dibagi tahu, semua lemah lembut, elok-elok, ajak kan. Tapi degil. Lepas degil mula lebih kasar lagi, sampailah tahap akhirnya jihad. Jihad maknanya sampai peperangan, sampai tahap kalau kita kata kalau membunuh ni tak elok lah, jahat kan. Patutnya kalau baik tak adalah bunuh-bunuh. Kalau baik ni terus lemah lembut sampai mati. Sampai akhir hayat kita duduk lemah lembut je. Dah. Ada orang dia tak boleh. Macam kita lah contoh. Siapa ibu-ibu yang kalau suruh anak buat apa-apa duduk lemah lembut je dari dia kecil sampai dewasa. Kan? Mula-mula kan. Sebab ada yang memang tak makan saman. Ada step-step. Tapi tak boleh tiba-tiba terus kasar. Salah juga. Kan? Kita yang ada masalah, anak tu yang kita marah. Kan? Bukan nak suruh apa pun, suruh basuh pinggan. Dia tengah ada elok-elok je, suruh basuh pinggan tapi dengan nada marah, dengan nada yang sangat tinggi. Sebab apa? Sebab nak marah ke suami tak balik. Itu salah. Maknanya ikut perasaan. Tapi kalau step by step kita dah bagi tahu dia, atau mungkin kadang-kadang daripada dalam banyak-banyak anak tu tak sama juga. Ada yang kita boleh cakap elok-elok, dia buat. Ada yang cakap 2-3 kali tak buat. Ada yang sampai 1000 kali duk ulang lagi kesalahan yang sama. Kan? Memang kena naik level lah kan. Level suara lebih sikit, ataupun kaedah mungkin ada yang sampai tahap yang degil, super degil tu kita angkat rotan dah. Buat tak? Kalau tak buat ni sedia dah ni kan? Tapi ada anak tak payah sampai angkat rotan pun, cakap sekali je dia terus buat. Jadi maknanya memang kena ikut kesesuaian. Kalaulah anak-anak kita boleh faham bahawa kita perlu kepada level-level macam tu, apa lagi dalam dakwah. Manusia memang ada macam-macam jenis. Ada yang super ketegang, degil sangat kan. Disuruh solat tak mau, macam-macam alasan, sampai kata tiba-tiba solat tak wajib. Yang jenis macam ni tak boleh cakap elok-elok dengan dia. Dia memang tak makan saman kan. Kadang-kadang kita kena kasari dia, kena bagi dia iktibar sampai dia rasa kan. Misal contoh kan, kalau hukum hakam dalam Islam kan, zina hukuman dia kena rejam kalau dia dah kahwin, kalau belum kahwin kena sebat. Agak-agak kenapa sampai macam tu? Sebab sebenarnya orang kalau boleh sampai berzina, maknanya dia ni jenis tak makan saman. Dia kalau nak boleh sampai buat benda tu, dia dah mula dari awal keluar rumah pakaian dia macam mana kan. Masa dia pakaian tak betul, orang kan dah nasihat dia kan, ni jangan pakai macam ni, dia tak dengar kata. Lepas tu dia mula berkenalan pula kan, berkenalan dengan laki mana kan, dengan ajnabi tu, mula berkenalan, berdating, orang dah tegur. Paling kurang dalam masyarakat kita orang pandang-pandang lah juga kan. Bila keluar berdua-duaan macam tu, pegang-pegang pula kan, pegang-pegang tangan semua, orang dah tegur. Tak makan saman juga kan. Lepas tu sampai kita kata sampai berlaku zina, maknanya dia adalah orang yang dah sangat degil. Memang tak makan saman dari awal. Sebab tu bila sampai buat, hukuman dia sangat berat. Dan satu lagi, dari satu sudut yang lain, sebab dia memang kita katakan dia telah pun melakukan satu perbuatan yang sebenarnya ubat kepada zina ni dia ketagih kan. Nanti dia ketagih, dia akan lebih parah lagi kan. Ubat dia ialah bagi dia rasa sakit yang amat sangat, dengan kenikmatan sekejap yang dia rasa. Kalau dia tak rasa sakit tu, dia takkan rasa serik. Dia kena bagi rasa sakit. Sebenarnya terapi lah tu, ubat kan, supaya dia sihat balik. Sebab dia sakit, bila dia dah mula buat, dia dah kena penyakit, mental dia dah tak sihat kan? Jadi kena diubati. Jadi sebatan tu adalah ubat untuk dia kan? Itu maknanya kalau dari segi hukum hakam, kita kata maknanya ada tahap yang sampai hukum. Jadi dalam Islam memang ada tahap menghukum kan. Yang macam kata kalau dalam soal suami isteri misalnya, yang Nabi SAW pesan kan, jaga isteri kamu kan, jaga, maknanya layan mereka dengan baik, kemudian disuruh melindungi kan, bercakap dengan lemah lembut kan.
kalau kamu nak pegang mereka, nak bersama lagi dengan isteri kamu, nak duduk lagi sebagai suami isteri, maka jaga mereka dengan baik. Dan kalau kamu tak mampu, maka lepaskan dia, kan? Tapi dalam tempoh dan disuruh suami mendidik, melayan isteri dengan baik, ada satu tahap boleh rotan. Ni yang jenis isteri yang super ketegak tadi lah, yang degil tak dengar kata, kan? Kenapa? Sebab suami ada tanggungjawab di hadapan Allah untuk mendidik isteri. Apa-apa jadi kat isteri dia, Allah akan tanya suami. Kita pula kenapa tak boleh rotan suami? Suami tu Allah tak makan sama juga, kan? Tapi kenapa tak boleh rotan? Sebab kita tak ada tanggungjawab untuk mendidik dia. Apa jadi kat suami di hadapan Allah, Allah tak tanya. Pasal apa suami kamu jadi macam ni? Tak. Itu beza dia. Sama macam anak. Kenapa mak bapak boleh rotan anak, anak tak boleh rotan mak bapak? Sebab mak bapak ada tanggungjawab atas anak. Yang apa-apa jadi kat anak tu, orang akan tanggungjawabkan mak bapak dia. Kenapa anak kamu macam ni? Sampai kepada anak tu sendiri lari daripada kita, lari dari rumah. Mak bapak juga salah. Anak tu nak melintas jalan, dia lepas tangan kita, kan? Dia lintas kena langgar, mak bapak kena marah, bukan anak tu. Sebab tu mak bapak boleh sampai ikat misalnya, kan? Ikat, ada rantai lah, nak rantai tangan anak. Tapi anak tak boleh rantai tangan mak bapak, kan? Sebab apa-apa jadi kat mak bapak, anak tak akan dipertanggungjawabkan. Orang tak akan tanya, kenapa mak bapak kamu jadi macam ni? Dah. Itu kalau kita faham secara keseimbangan, kan? Hukum hakam dalam Islam ni sangat seimbang. Cuma kadang yang kita tak faham tu bila kita faham sebelah. Macam orang sebut, kan, rotan anak, maknanya tak apa, kita kata seksa anak, maknanya seolah menggambarkan macam tak menjaga hak anak, anak pun ada hak dia. Dok, pasal tak diseimbangkan dengan penceritaan tentang tanggungjawab mak bapak. Banyak macam tu, dia faham sebelah. Dan sama juga macam kata suami boleh rotan isteri, maknanya tak baik lah, kan? Sebab tak diseimbangkan dengan cerita kata suami tu bertanggungjawab atas isteri. Dan bukan disuruh rotan tu langkah pertama dah. Itu last, kan, yang memang degil sangat. Dan memang dia salah pun kalau dia rotan tanpa dimulakan dengan mukadimah, penerangan yang baik, penjelasan, dan kena bersabar sampai puluhan tahun mungkin, kan? Dia kena, maknanya kena ada step by step dia. Kalau tak ikut step by step tu, dia dosa, kan? Itu maknanya kaedah dalam kita nak bercakap dengan perkataan-perkataan yang sunnah dan baik. Dan tadi dalam kesimpulannya kita kata bahawa kadang-kadang bahasa yang kasar bukan bermakna tak baik. Jadi di sini kita faham satu kesimpulan bahawa perkataan yang baik bukan mesti yang lemah lembut, bukan mesti yang sopan santun, bukan mesti yang kita gambarkan dalam masyarakat sebagai baik itulah baik. Tak. Dan yang namanya hikmah bukan mesti lembut. Yang namanya hikmah ialah apabila perkataan itu sesuai dengan keadaan, yang telah kita fikirkan dengan bijaksana lah, kan? Apa yang sesuai untuk orang ni dan tempat tertentu. Jadi kadang-kadang memang kena tinggi suara, kadang-kadang rendah suara, kan? Kita pula jangan dipermasalahkan bila orang buat kita macam mana. Orang tinggi suara kat kita, orang tengking ke, ada orang cakap lemah lembut, cara macam-macam orang buat kat kita, kita jangan permasalahkan. Kalau kita nak kata orang tu tak bijak, tak, bab dia bijak tak bijak itu cerita dia. Nanti dia kena jawab depan Allah kalau memang dia tak bijak, kan? Yang penting kita kalau dalam bab memberi ataupun menyampaikan perkataan, kita jaga tadi supaya kita fikir tentang kesan daripada perkataan tu. Tapi kalau dalam bab menerima perkataan orang lain, kita cuba lapang dada dan bersangka baik. Nanti kita akan tengok dalam tips macam mana cara untuk kita nak mendapatkan satu kaedah tips menghadapi cacian dan celaan manusia ni, iaitu tips kaedah kita nak mendapatkan satu prinsip, macam mana kita nak menghadapi setiap perkataan orang lain. InsyaAllah sampai sekadar tu. Ada soalan? Habis tanya dah kot tadi. Baik, insyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Nas.